Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 6 yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada minggu ini kita nak masuk satu lagi tajuk baru, iaitu pada muka surat 90 dari buku teks anak-anak. Itu tajuk kita ialah Ad-Dhamir Al-Muttasil Bil Fi'li. Ad-Dhamir Al-Muttasil Bil Fi'li. Ganti nama. Ad-Dhamir bermaksud ganti nama. Al-Muttasil yang bercantum ataupun yang bersambung bil fi'li dengan fi'il ataupun kata kerja. Kita ada 6 ganti nama yang nak difokuskan pada hari ini. Iaitu yang pertama, ana bermaksud saya. Nahnu bermaksud kami ataupun kita. Anta bermaksud kamu. Kamu di sini merujuk kepada lelaki. Anti juga bermaksud kamu, tetapi kamu di sini merujuk kepada perempuan. Huwa bermaksud dia. Dia di sini merujuk kepada lelaki. Seterusnya hiya bermaksud dia, juga makna yang sama, iaitu dia, namun merujuk kepada dia itu adalah perempuan. Anak-anak yang dikasihi sekalian, dalam tajuk ini, bagi memudahkan kefahaman kita, anak-anak, kita akan sentuh bagaimana ganti nama ini bercantum dengan kata kerja. Bercantum dengan kata kerja yang telah berlaku, iaitu al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku. Sedikit pengulangan anak-anak, kata kerja ini terbagi kepada 3. Yang pertama, al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku. Yang kedua, al-fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang ataupun akan berlaku. Seterusnya, al-fi'lul amri, kata kerja perintah. Namun, dalam pelajaran kali ini, kita nak fokuskan ganti nama saya, kami, kamu, dia ini. Kita nak sambungkan bagaimana cara untuk kita sambungkan semua ganti nama ini kepada digunakan kepada fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku. Anak-anak boleh ikut ustaz. Ana naqaltu darajata bisyahinati. Ana naqaltu darajata bisyahinati. Bermaksud, anak-anak boleh tengok di sebelah kiri, bermaksud saya telah memindahkan basikal dengan lori. Ana merujuk kepada makna yang paling atas, iaitu saya telah memindahkan basikal dengan lori. Seterusnya yang kedua, di sebelahnya, nahnu. Nahnu naqalna darajata bisyahinati. Nahnu naqalna darajata bisyahinati. Anak-anak, walaupun nun ini bercantum dengan alif, sepatutnya kita kena baca panjang naqalna. Namun apabila dia bersambung dengan perkataan yang lain, maka naqalna tidak lagi dibaca dengan panjang. Naqalna darajata bisyahinati. Bermaksud anak-anak, kami, nahnu kami, telah memindahkan basikal dengan lori. Nampak? Ayat yang pertama juga sama. Telah memindahkan basikal dengan lori. Telah memindahkan basikal dengan lori. Cuma kita ubah. Ayat yang pertama, saya telah memindahkan. Ayat yang kedua, kami telah memindahkan. Ayat yang ketiga anak-anak, anta naqalta darajata bisyahinati. Anta naqalta darajata bisyahinati. Kamu telah memindahkan basikal dengan lori. Anak-anak, anta merujuk kepada maksud kamu. Kamu di sini kita andaikan lelaki. Ketika kita beri arahan kepada seseorang ataupun kita bercakap dengan orang lain, dan kamu di sini merujuk kepada lelaki. Mungkin kamu di sini merujuk kepada Jamil, Ahmad, Aizat, Lutfi dan sebagainya. Namun perkataan anta
yang bermaksud kamu merujuk kepada lelaki. Kamu telah memindahkan basikal dengan lori. Seterusnya, anti naqaltid darajata bisyahinati. Anti naqaltid darajata bisyahinati. Kamu telah memindahkan basikal dengan lori. Ya, anti walaupun maknanya sama kamu dengan anta, namun anti merujuk kepada perempuan. Barangkali anti di sini, kamu di sini, Jamilah, Fatimah, Latifah, Khadijah dan sebagainya. Seterusnya, huwa naqalad darajata bisyahinati. Huwa naqalad darajata bisyahinati. Dia, yakni merujuk kepada lelaki. Ustaz letakkan makna jamil. Barangkali boleh jamil, boleh kamil, boleh lutfi, boleh adam. Dia telah memindahkan basikal dengan lori. Hiya naqalat darajata bisyahinati. Hiya naqalat darajata bisyahinati. Dia telah memindahkan basikal dengan lori. Merujuk kepada di sini, dia di sini merujuk kepada perempuan. Ustaz letak nama Fatimah. Boleh Fatimah, boleh Khadijah, boleh Latifah, boleh Ghasidah dan sebagainya. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau diperhatikan kepada gambar dalam buku teks ini, anak-anak, kata ganti nama saya untuk disambungkan dengan kata kerja fi'lul madhi hanya digantikan dengan perkataan ta yang berbaris depan, naqaltu. Asal kepada perkataan pindah, asal kepada perkataan memindahkan ini ialah naqala. Anak baca di bawah ni, naqala. Naqala ini huruf asalnya, tidak ada sebarang pertambahan. Namun apabila kita sebut saya yang telah memindahkan, maka kita menggunakan perkataan naqala, tapi kita cantumkan dengan tu di situ. Ana naqaltu. Seandainya anak-anak padamkan perkataan ana ini, hanya tulis naqaltu darajata bisyahinati, juga telah memadai dan difahami maksud ayat ini. Jadi perkataan tu, ta yang berbaris depan ini adalah ganti nama kepada saya. Ana naqaltu, saya telah memindahkan. Jelas anak-anak? Ketika kita nak sebut kami semua telah memindahkan, andaikan kita semua ada basikal dan kita memindahkan semua basikal kita dengan lori, maka ayatnya ialah nahnu naqalna. Kita tidak lagi menyebut naqaltu, kita menyebut naqalna. Mengapa na? Na merujuk kepada ganti nama nahnu. Seandainya kita padamkan perkataan nahnu, cukup dengan kita letak, kita bina ayat naqalnad darajata bisyahinati. Kami telah memindahkan basikal dengan lori, sudah pun difahami. Jadi dipadamkan perkataan nahnu ini pun tidak mengapa. Jadi dalam ayat ini hanya sekadar nak menyatakan naqalna merujuk kepada nahnu, naqaltu merujuk kepada ana. Maknanya kalau dipadamkan, ditutup dengan jari, nahnu ini pun sudah sudah cukup untuk memahami naqalnad darajata bisyahinati. Kami telah memindahkan basikal dengan lori. Maka na di sini tanpa perlu perkataan nahnu lagi, kita dah pun dapat memahami na merujuk kepada nahnu, kami. Begitu juga perkataan anta, anta kamu, untuk ganti kepada untuk menggantikan kata nama kepada kata kerja yang telah berlaku naqala, maka anta disambung dengan perkataan ta yang berbaris atas. Jangan ta berbaris depan, ta berbaris atas. Jadi baris ini penting. Seandainya tidak diletakkan baris, maka dia boleh bertukar dengan banyak ganti nama yang lain. Anta naqalta. Tengok anak-anak, anta naqaltad darajata bisyahinati. Anta naqalta. Kalau kita padamkan perkataan anta,
kita tak tulis perkataan anta, kita tulis naqalta darajata bisyahinati. Ayat ini telah pun difahami bahawa naqalta itu siapa yang pindah? Yang memindahkan itu ialah kamu, dan pastinya kamu itu merujuk kepada seorang lelaki. Begitu juga dengan ayat kamu yang merujuk kepada perempuan. Ayatnya naqalti darajata bisyahinati. Kamu telah memindahkan basikal dengan lori. Tanpa kita tulis perkataan anti, kita boleh faham naqalti. Ti di sini bukan lagi bermaksud saya, bukan lagi bermaksud kami, tetapi bermaksud kamu, merujuk kepada perempuan. Fatimah, Jamilah, Khadijah dan sebagainya. Juga perkataan huwa naqala. Kalau kita buang perkataan huwa, cukup dan kita sebut naqalat darajata bisyahidati, kita dah pun faham yang memindahkan basikal itu merujuk kepada dia, dan dia itu adalah lelaki. Kemudian ayat naqalat darajata bisyahinati. Ayat naqalat, tanpa kita sebut perkataan hiya, kita baca naqalat darajata bisyahinati. Dia telah memindahkan basikal dengan lori. Telah pun dapat kita fahami, naqalat merujuk kepada dia. Dia di sini merujuk kepada perempuan, bukan lagi lelaki. Dia itu barangkali Fatimah, Jamilah, Khadijah, Gasidah dan sebagainya. Jelas anak-anak? Mudah-mudahan penerangan ini dapat memberi pemahaman kepada anak-anak. Contoh-contoh yang kita berikan di sini semuanya makna yang sama. Telah memindahkan basikal dengan lori. Ini isunya, telah memindahkan basikal dengan lori. Cuma yang kita ubah ialah ganti nama. Kalau saya telah memindah, bagaimana nak disebut? Ya, sebutannya naqaltud darajata bisyahinati. Fokus kita dalam pelajaran kali ini, Ustaz ulang balik, ganti nama yang bercantum dengan kata kerja. Dan cantuman dengan kata kerja ini lebih spesifik, ialah kita cantum dengan kata kerja al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku. Sebab itu bila kita meletakkan pengertian ataupun maksud fi'lul madhi, kita jangan abaikan makna telah. Jangan kita abaikan perkataan telah. Saya telah, kami telah, kamu telah, kamu telah, dia telah, dia telah. Kerana penting kita meletakkan perkataan telah ini. Kerana telah merujuk kepada kata kerja yang telah berlaku, telah memindahkan. Jika kita tidak meletakkan telah, barangkali ia akan memindahkan, ataupun kata kerja itu belum lagi berlaku. Namun tajuk kita hari ini, kata kerja bercantum dengan kata nama, ad-dhamir kata nama bercantum dengan kata kerja yang telah berlaku, iaitu al-fi'lul madhi. Terima kasih kerana menonton. Mudah-mudahan penerangan yang serba ringkas ini dapat memberi pemahaman kepada anak-anak terutamanya, dan juga para penonton yang melihat pelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.